Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Apa khabar semua? Sihat ya? Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Insyaallah kami di sini mendoakan anda berada dalam keadaan sihat, sejahtera. Yang mana nak memulakan perniagaan, yang mana nak ke tempat kerja, nak menghantar anak-anak ke mungkin pusat pengasuh, tak apa, semoga dipermudahkan urusan, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Dan saya Dai Hadari hari ini temankan anda sehingga ke penghujung Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru hari ini. Dan alhamdulillah atas sokongan dan juga tontonan anda semua, kami terus teguh berdiri di sini. Dan alhamdulillah untuk hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, hari Selasa 16 Mei 2023 bersamaan dengan 25 Syawal 1444 Hijrah. Hari ini kita nak bicarakan, kita nak sembang-sembang topik yang sangat menarik, iaitu dekat dengan diri kita. Tambah-tambah yang hari itu ialah beraya, kemudian terlebih sikit daripada bajetnya. Aduh, ada masalah kewangan pula, nak tunggu masuk gaji pula ni. Hari ni baru 16 hari bulan. Macam-macam lah kesulitan dari sudut kewangan. Dan ada juga kesulitan-kesulitan yang lain yang kita pasti pernah hadapi, sedang hadapi ataupun akan hadapi. Jadi hari ini kita akan bicarakan tentang urus kesulitan hidup dalam topik besar kita, iaitu fiqh. Dan untuk pencerahan dan juga perincian dengan lebih lanjut, bukanlah saya yang akan kongsikan dengan anda semua. Hari ini kita sangat bertuah kerana beliau pernah sulit, terutamanya ketika mendaki, sebab hobi beliau ialah hiking. Urus kesulitan hidup kita bicarakan bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah Datuk. Cumanya sedikitlah migraine. Oh, migraine? Tapi okeylah, alhamdulillah okey. Dia sekarang ni musim panas, memang selalu orang pun mudah kena migraine lah. Itulah Datuk. Kena banyak minum air kosong. Itulah. Datuk, musim panas ni tak ada naik hiking? Hiking, tapi sebab terlalu sibuk, baru balik dari Korea, Bangkok, Masya Allah, atas urusan rasmi negara. Jadi insya-Allah lepas ni kita akan mulakan balik. Baik Datuk. Okey, baik, insya-Allah Datuk, kita akan bicarakan tentang urus kesulitan hidup untuk pagi ini. Jadi kepada anda semua, kami amat alu-alukan soalan daripada anda. Tinggalkan soalan anda terutamanya melalui laman Facebook rasmi kami, Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Kita bicarakan hari ini tentang urus kesulitan hidup. Sebenarnya mungkin senang untuk disebut, tetapi nak yang mereka yang mengalami itu sangat sukar. Cuma sebagai mukadimah, kita nak tahu di peringkat awal ni, kenapa manusia itu diuji? Ada orang diuji dengan ujian yang ringan. Ada orang yang kesulitan hidupnya berat, dah tambah berat tu, dalam berat tu ada berat lagi. Persoalannya kenapa? Datuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya kasihi adinda saya Dai Hadari, para penonton yang dirahmati Allah, ya, kita berpagi-pagi dengan Tanyalah Ustaz, ya. Jadi ini menunjukkan salah satu rahmat Allah kepada kita sebenarnya. Betul. Saya selalu teruja bila duduk di kerusi Tanyalah Ustaz, ya, daripada berseorangan, kemudian berdua. Jadi ini menunjukkan bahawa rahmat Allah daripada tahun 2006, 2005 sampai hari ini. Kita lihat Tanyalah Ustaz begitu maintain, sebagaimana yang disebut oleh saudara Hadari tadi. Ini menunjukkan bahawa masyarakat kita dia nak kepada ilmu. Betul. Dan alhamdulillah kita dapat sama-sama kongsi dan kita dapat sama-sama mengambil manfaat daripada ilmu yang disampaikan. InsyaAllah dengan cara inilah kita akan termasuk dalam hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah, atau kama qala. Siapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, Allah akan mudahkan urusannya, ya, untuk masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Jadi kebetulan pula dalam situasi sekarang kita bincangkan isu musibah. Ya, kenapa kita hari ini diberi ujian yang pelbagai? Ya, bulan Ramadan ada ujian, bulan bulan Syawal ni pun ada ujian. Ni ada pula yang
nak pergi Mekah ni. Semalam jumpa saya nak pergi Mekah, Allah Ustaz, tiba-tiba pula ada masalah kewangan. Jadi semua tu Allah uji. Ya, uji ni sebab apa? Sebab Allah sayang kat kita. Ya. Dan perkara ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah maklum kepada kita. Adakah kau ingat kau boleh masuk syurga dengan mudah begitu? Am hasibtum an tadkhulul jannata, adakah kamu rasa kamu akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, dalam keadaan kamu tak diuji macam orang-orang sebelum ni, sampai kan orang kata apa, mereka bertanya kepada kepada Rasul, bilalah kita ni akan mendapat akan mendapat kemenangan. Maka Rasul menjawab, ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya kemenangan yang Allah nak bagi itu dekat. Samalah juga macam kita ni akan diuji. Tak ada orang yang tak akan diuji. Hadari akan diuji. Betul. Saya diuji. Nak sampai ke tahap sekarang penuh dengan ujian. Betul. Ya, jangan ingat ustaz tak ada ujian. Siapa cakap? Kita manusia. Bila hidup atas muka bumi ini, kita pasti akan ada ujian. Kita akan diduga, kita akan ada sama ada ujian tu besar atau kecil. Antara ujian macam ustaz-ustaz macam kita ni, macam saya, macam Hadari dan ramai lagi lah. Ya, antara ujian masa. Betul. Memanglah Allah bagi, Masya Allah, pergi mana-mana, pergi kedai, pergi restoran, pergi ke pasar malam. Saya pergi Korea, orang pun kenal, bergambar juga di Korea. Jadi nak bagi tahu, kita di mana-mana pun orang kenal. Allah bagi kita ujian. Itu ujian Allah nak tengok sejauh mana kau sabar dengan dugaan tersebut. Adakah kau boleh jadi sombong dan takbur? Satu. Bila kita muhasabah lagi mendalam, baru kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok kita ni sabar tak dengan Allah tarik satu nikmat. Baru kita muhasabah, oh betul lah Allah bagi satu nikmat. Nikmat apa? Nikmat kamu dikenali. Kamu boleh pergi banyak tempat untuk berceramah dan menyampaikan dakwah. Kamu boleh bekerja dengan baik dan sebagainya. Pada masa yang sama, kita lupa sebenarnya Allah sedang uji kita dengan masa yang tidak ada. Betul. Masa 24 jam tetapi terlalu padat. Bayangkan kalau kita katakan mesyuarat tu back to back. Itu yang sampai maghrib tu. Itu sampai maghrib. Back to back. Jadi semua tu adalah ujian yang Allah nak tunjuk kepada kita dan kita kena bermuhasabah. Bila kita bermuhasabah, satu, pertama kita akan bersyukur dengan musibah yang Allah bagi. Yang kedua, kita akan bersyukur dengan ujian yang Allah bagi, tanda Allah sayang kat kita. Yang nombor tiga, kita akan bermuhasabah, kita akan anggap bahawa segala ujian ini Allah nak bagi kita lebih matang dalam hidup atas muka bumi. Wallahu alam. Tapi Datuk, mungkin di awal ni juga saya nak bagi satu pandangan yang mana mungkin wujud dalam benak hati kita sebagai ialah umat Islam yang sentiasa diberikan ujian ini. Kadang-kadang tu ada satu bisikan dalam hati kita, Datuk. Sepatutnya ujian ni menyebabkan kita jauh daripada Allah. Bagilah nikmat. Nikmat tu baru nampak kebesaran Allah. Betul ke Datuk? Baik. Ramai orang kata nikmat itu menunjukkan kebesaran Allah. Lagi dekat kita dengan Allah. Lagi dekat dengan Allah. Tapi bila kita diuji, kita patut makin jauh lah. Kan? Kalau contoh macam dia jangan buat contoh mudah tau. Orang tu nak jahat dengan kita. Orang tu buat tak baik pada kita. Kita tinggal jiran tu, makin jauh kita dengan jiran tu. Betul tak? Sebenarnya tak. Allah Ta'ala ni tak. Pertama, kita kena ingat. Allah sebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Sebut saja pengasih itu menyebabkan kita boleh masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Bukan mudah untuk dapat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Kecuali kita akan diuji dengan nikmat. Ada orang Allah bagi nikmat. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Manusia ni bila aku bagi nikmat, dia lupakan Allah Azza wa Jalla. Kaya sikit dah lupa nak bayar zakat. Kaya sikit mula nyombong.
Tak layan orang. Who are you? Who am I? Dia jadi macam, rasa dia hebat. Baru masyhur sikit je. Masya Allah. Macam-macam perangai kau buat. Lupa orang kampung dah. Lupa orang kampung, lupa itu, lupa ini, lupa daratan. I'm sorry, I tak makan ini. Sudahlah. Tak makan nasi Melayu. Tak makan masakan orang Malaysia. I duduk di luar negara 13 hari. Ingatkan 13 tahun. 13 hari. Jadi dia lupa. Baru nikmat sikit. Dah lupakan keluarga. Dah lupakan kampung. Dah lupakan siapa kita, asal kita. Jangan lupa tu. Itu makin jauh kita dengan Allah kalau macam tu. Tapi kalau kita ingat bahawa aku berjaya hari ini, nikmat yang Allah bagi ni, Allah nak tengok sejauh mana kau ni guna nikmat yang aku bagi ini ke jalan Allah Azza wa Jalla, dengan zakatnya, wakaf dan sebagainya. Yang kedua, Allah bagi ujian seperti mana yang disebut oleh Syekh Muhammad Sayis. Yang kedua, apabila Allah uji dengan kesusahan, musibah, tak cukup duit, anak-anak ada masalah, rumah tangga bergolak, semua tu ujian. Kita pula yang melihat, jangan tengok masalah rumah tangga, jangan. Kita sepatutnya mendoakan kesejahteraan, dipermudahkan urusan untuk mereka menyelesaikan masalah. Bukannya kita pembawa masalah kepada mereka. Menyelesaikan. Jadi itu sebabnya musibah itu sebenarnya nak ajar kita ini selesaikan masalah. Bahkan kalau tengok orang suami isteri yang bermasalah rumah tangga, pada awalnya, di akhirnya insya-Allah dia akan membawa kepada kebahagiaan. Sulit di awal, senang di akhirnya. Sebab di awal-awal tu dia berkenalan. Awal-awal itu dia baru nak mengenali antara satu sama lain. Tapi bila di akhir, insya-Allah dia akan bahagia. Jadi itu sebabnya kehidupan itu unik. Kita akan belajar daripada setiap hari. Bahkan kata para ulama, al-hikmatu dhalatul mu'min. Yang mana kehidupan itu adalah pengajaran dan pembelajaran kepada kita. Lagi lama kita belajar, lagi banyak kita akan bermuhasabah diri. Lagi lama kamu ditanyalah ustaz, lagi banyak ujian yang kamu akan hadapi. Betul. Jadi banyak lagi tanggungjawab yang kita akan tanggung. Wallahu alam. Masya-Allah. Tapi itulah, tengok Datuk dengan Datin di Instagram bahagia je dari dulu sampai sekarang. Jangan. Jangan disangka air yang tenang tiada buaya. Baik Datuk. Kita akan sambung lagi perbincangan kita. Nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Segala jawapan kini dihuraikan dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini alhamdulillah tontonan daripada anda semua kami harapkan. Dan untuk hari ini kita bicarakan tentang fiqh, iaitu urus kesulitan hidup. Dan saya mohon kepada anda yang menonton ketika ini, mungkin di laman sosial kami, di Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3, anda boleh tekan butang kongsi ataupun dengan izin share untuk manfaat orang lain, untuk manfaat sahabat-sahabat kita di Facebook kita lah, insya-Allah. Dan hari ini kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia, Profesor Madya Datuk Dr. Mia ataupun Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Baik Datuk, tadi kita dah cerita dah bagaimana tentang kesulitan itu, bagaimana Allah jadikan kesulitan itu, apa tujuannya. Lepas tu pandangan-pandangan yang salah menyatakan bila dapat nikmat itu adalah sepatutnya dekat dengan Allah. Tidak, kadang-kadang tu nikmat tu boleh jadi ujian juga untuk kita. Cumanya Intan Zurina di Facebook ni, cantik juga soalan beliau berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Insyirah ayat 5 hingga 6. Kata beliau, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Diulang 2 kali itu. Apa yang Allah cuba sampaikan kepada kita melalui ayat ini tentang menghadapi kesulitan hidup? Itu yang pertamalah. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW juga menempuhi pelbagai kesulitan dalam hidup baginda. Tetapi baginda tidak pernah menggunakan kedudukannya untuk mengatasi segala permasalahan. Apa yang kita boleh belajar daripada sudut ini? Okey, yang pertama kita kena faham bahawa ayat Quran itu penuh dengan falsafah.
Betul. Penuh dengan konsep hidup yang kalau kita dalami, insya-Allah kita akan jadi orang yang hebat. Bahkan kita akan jadi sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi itu adalah akhlak Quran. Jadi bila Allah sebut inna ma'al usri yusra, kena ingat, pegang ayat tu. Setiap kesusahan itu pasti akan ada kemudahan. Dan kita jangan selalu fikir bahawa hidup kita ini sukar. Kita akan jadi sukar bila kepala kita ataupun kita punya pemikiran kita menganggap bahawa hidup itu sukar. Betul. Bila kita negatif. Jawapannya negatif. Tapi kalau kita positif, walaupun dalam keadaan kita sukar, ia akan jadi positif. Sebab kita dah set dalam minda. Set. All about mindset. Setiap benda berkaitan dengan kita punya pemikiran. Betul. Dengan kita punya, orang kata apa, kita punya falsafah hidup. Oleh kerana itu, Allah Ta'ala bagikan konsep yang cukup cantik. Setiap kesusahan itu pasti akan ada kesenangan selepas ini. Nak berjaya, kamu kena belajar. Betul. Nampak? Hari ni orang rumah saya baru siap PhD-nya dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Sepanjang membuat PhD itu, saya tengok dia begitu sukar sekali. Bangun pukul 3 pagi selepas semayang, kemudian dia menulis, ya, kemudian pergi pejabat lagi. Memang sukar, ya. Kadang-kadang sambil masak dia menangis, ya. Allah. Memang itu kehidupan. Saya tengok anak murid saya yang buat PhD semua macam tu, buat masters. Tetapi akan ada kesenangan selepas itu. Ya. Bukan mudah nak letak title DR dekat depan nama. Bukan itu yang kita hajatkan, tetapi untuk mengangkat martabat ilmu. Betul. Jadi nak dapat sesuatu itu dengan ilmu, kita kena susah, kita kena menangis, tetapi percayalah, disebabkan ilmu yang kau kaji, yang kau dalami, kamu akan jadi seorang yang pakar dalam bidang tersebut. Nampak tak? Jadi itu dipanggilkan yusra. Kamu nak berniaga, macam Hadari nak sampai hari ni boleh jadi seorang moderator yang hebat, ya, di TV dan radio. Bayangkan, you boleh sampaikan begitu santai sekali tau. Alhamdulillah. Tapi nak sampai ke sekarang ni, macam-macam dah tu. Saya ada ketika saudara Da'i dipentas. Saya dengan Datuk Rosyam, betul tak? Saya tahu macam mana gugupnya nak bercakap. Sekarang Masya Allah. Macam kamera tu kawan pula. Sebab apa? Sebab bermula dengan kesusahan dan berakhir dengan kesenangan. Betul tak? Betul. Allah ajar kita. Itu kita ingat. Itu ayat tadi. Inna ma'al usri yusra. Yang kedua, kita kena ingat, Nabi Muhammad tak suka gunakan dia punya pangkat. Betul. Tak suka gunakan apa yang dia miliki. Pangkatnya. Ya, apa yang dia miliki untuk kesenangan hidup. Tak ada. Nabi akan gunakan apa yang ada pada dirinya untuk berdakwah, untuk menyampaikan kebaikan. Itu yang pertama. Nombor dua, segala ujian yang Allah uji pada Nabi Muhammad SAW, Nabi tak ambil jalan mudah. Nabi akan berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nabi bukan tidak ada masalah dengan suami, dengan isteri-isterinya. Ada. Tetapi Nabi, seorang Rasul, seorang pemimpin, seorang suami yang mampu menghadapi situasi berhadapan dengan isteri yang ramai. Tengok. Yang kedua, Nabi Muhammad bukan tidak ada masalah. Betul. Kemiskinan, kesusahan. Nabi boleh dia minta dengan Allah, ya Allah, tak tahan hidup miskin ni. Tolonglah ya Allah, keluarkanlah jokong-jokong emas daripada bumi, bagi kat saya semua dan keluarga. Boleh. Nabi doa semua jadilah. Tapi Nabi tak guna. Nabi tetap berusaha, bekerja, mencari rezeki untuk tanggung anak dan isteri. Itu hebatnya Nabi Muhammad SAW. Kita tidak. Kita ada kabel, kita guna kabel, dan akhirnya kita dah gunakan rasuah dan sebagainya. Akhirnya kita dah tergolong daripada orang yang melakukan kesalahan dalam agama dan juga undang-undang. Na'udzubillah. Itu sebabnya kita kena menghadapi kebijaksanaan, kena hadapi situasi-situasi getir ini dengan berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam. Datuk ada sebut tentang kebijaksanaan, dan sebentar tadi Datuk ada menyebut juga tentang kehidupan suami isteri, bagaimana Rasulullah juga berhadapan dengan ramai isteri baginda. Jadi mungkin saya nak sentuh sedikit, dan saya yakin ramai juga yang teringin untuk bertanyakan soalan ini. Masyarakat sekarang, Datuk, sebagai contoh, sahabat saya di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan menceritakan bagaimana selepas daripada PKP tempoh hari, pasangan yang bercerai seolah-olah jadi satu kebiasaan
bahkan diceritakan secara puratanya setiap hari akan ada 3 ke 5 pasangan yang akan bercerai di wilayah persekutuan. Jadi kita nak tahulah Datuk, dari satu sudut bagaimana sebenarnya bukanlah ambil keputusan mudah itu adalah penyelesaian yang kita perlu cari, sedangkan menempuh kesulitan itu akan ada yusra di hujungnya ataupun kesenangan. Saya memanglah setuju dengan saudara Hadari ya, berkaitan tentang perceraian. Adakah kita nak meletakkan bahawa perceraian itu satu, orang kata apa, hukuman Allah kepada suami isteri itu? Tidak boleh. Kita kena letakkan, positifkan kes perceraian ini, kita melihat dalam satu sudut yang baik. Kalau berlakunya perceraian antara suami isteri itu, ini salah satu daripada ujian Allah kepada mereka untuk meneruskan kehidupan yang lebih baik. Untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Allah bagi peluang kepada mereka berpisah dan mencari pasangan yang lebih baik untuk mereka dan belajarlah diri itu untuk jadi lebih baik. Belajar untuk jadi yang lebih baik daripada yang sebelum. Betul. Jadi dia akan belajar daripada kisah rumah tangga yang lepas untuk jadi yang terbaik pada masa hadapan. Itu sebab Nabi SAW dia sebut dalam satu hadis, ya, yang mana kata Nabi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazadul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'ah. Bala, ujian yang menimpa kepada lelaki dan perempuan, suami dan isteri, kepada anaknya, harta dia di dunia ini, bila dia ditimpa musibah dengan perceraian dan sebagainya, percayalah kalau dia sabar, dia redha dengan apa yang berlaku, dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla tanpa ada sebarang kesalahan, kesilapan dalam hidup dia. Allah ampunkan dosa dia. Sebab apa? Dia hadapi masalah itu dengan bijaksana. Dia hadapi dengan redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mengharap rakan-rakan di luar sana yang ada masalah rumah tangga, jangan rasa guilty. Jangan rasa macam malulah dengan orang. Aku ada masalah keluarga, tak. Anggaplah awak ada pengalaman luar biasa daripada kita. Bukan kita nak bercerai, tak. Bukan kita nak berpisah, tetapi dia ada pengalaman yang kita tak ada. Pengalaman ada masalah rumah tangga, pengalaman bercerai, pengalaman masuk mahkamah, naik mahkamah, kemudian masuk mahkamah balik, berkahwin lain. Semua itu pengalaman. Kalau kita baik sangka dengan Allah, insya-Allah pengalaman-pengalaman itu yang kita akan didik masyarakat akan datang. Betul. Dan kita akan didik rakan-rakan kita. Dan diri pun akan jadi lebih baik. Ya, kita akan lebih baik daripada ilmu yang kita belajar sebelum ini. Positif brother, positif sister. Insya-Allah you akan jadi pasangan yang lebih baik insya-Allah di masa hadapan. Baik Datuk, kita ada pemanggil di talian ketika ini yang kita nak raikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hadari Ramli dan juga Datuk Dr. Muhammad Izhar Harib Muhammad Kasim. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Faham. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Omar. Ya, saya. Ini mesti tenang ni bila hadapi kesulitan hidup ni Haji ni. Mungkin silakan dengan soalan. Ya, insya-Allah Hadari dan juga Datuk. Soalan saya begini Datuk. Kita ni ada pantun Melayu lah Datuk ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Masalahnya Datuk, kalau kita senang, kita biasalah senang, semua orang nak. Tapi masalah bila musibah datang tu berbentuk kesakitan, kekurangan apa semua nikmat, meninggal dan sebagainya, kekurangan wang ringgit dan sebagainya ni. Soalan saya Datuk, apakah istidraj? Istidraj ini biasanya Datuk ialah orang ini diuji dengan kesenangan, dan dia apabila diuji dengan kesenangan jarang diuji dengan kesusahan. Jadi dia tak berdepan dengan kesulitan yang besar Datuk. Jadi soalan saya, apakah istidraj ini juga dikira sebagai kemurkaan Allah, ini dikira sebagai ujian atau bagaimana Datuk? Dan bagaimana pula untuk menghadapi benda ni dan supaya kita tidak
tidak diberikan ujian yang berbentuk istidraj ini, Datuk. Kerana biasanya orang kena istidraj ini disenang lenang hidupnya tanpa menghadapi kesulitan dan sebagainya ini. Itu soalan saya, Datuk dan Dai. Terima kasih banyak, Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu soalan yang cantik daripada Haji Omar, membawakan satu juga perkara yang kita perlu pandang apabila sebut tentang kesulitan hidup ini, iaitu istidraj. Apabila dapat nikmat, dia jadi kufur. Saya tengok imam tu, yelah imam tapi bergaduhnya laki bini. Tengok saya, tak solat. Relax je naik pangkat. Macam mana, Datuk? Okey. Dalam Islam, Imam Al-Ghazali disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitab Mau'izatul Mu'minin. Dan ramai lagi lah ulama-ulama, antaranya Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam bukunya Ma'an Nas, menjelaskan konsep perkara yang luar biasa dalam hidup ini. Ada 3. Pertama, mukjizat. Mukjizat hanya berlaku kepada Rasul, Nabi-Nabi. Ini mukjizat. Takkan berlaku kepada Haduri, takkan berlaku kepada Muhammad Izzah Arif. Takkan berlaku. Dan ini tidak akan ada lagi. Nombor 2, karamat. Ia hanya berlaku kepada wali-wali yang Allah pilih saja. Ini benda pelik. Tadi tengok, rasa jumpa dia dekat Malaysia. Rupanya dekat Mekah. Ini dipanggil karamat yang hanya berlaku kepada awliya Allah. Nombor 3 dia panggil istidraj. Istidraj Allah bagi kepada mereka untuk menguji mereka ini atas kerosakan hati mereka. Takbur, riak, sombong dan sebagainya. Jadi macam contoh tadilah. Bila dia ni memang senang sampai tidak ada susah langsung, sebenarnya itu istidraj. Allah nak tunjukkan kepada kamu nikmat yang aku bagi ni, aku nak tengok sejauh mana kau boleh sabar dengan perangai kau macam ni. Sampai bila kamu akan jadi macam ni? Sejauh mana kamu gunakan nikmat yang aku bagi ni ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru kaya sikit, baru duit banyak sikit, dah mula lupa sembahyang Jumaat. Surau lupa dah. Surau tu saya kira lah. Semayang yang wajib seorang-seorang pun tak jalan. Nampak tak? Dia mula lupa. Maklumlah bila tanya, I'm sibuk, I'm busy. Tambah mula dekat dengan menteri lah. Sekejap-kejap jumpa menteri. Dia lupa pula. Jumpalah juga tu imam. Jumpalah juga para jemaah. Ingat, jangan Allah nak tunjuk tu. Semua ni Allah nak uji kita. Allah. Sama juga macam kesakitan. Dia tak pernah sakit, sihat. Sebenarnya Allah nak uji sejauh mana kau boleh tahan dengan perangai kau macam ni. Suatu hari nanti bila kau sakit, masa tu baru kau menangis, teresak-esak. Rupanya sakit itu pedih. Sebenarnya Allah nak, istidraj ni Allah nak tengok sejauh mana kamu ini akan berkekalan dengan maksiat, dengan perbuatan, dengan nikmat yang Allah dah bagi. Ini juga disebut sebagai ghurur. Ghurur. Imam Ghazali juga menyamakan istidraj ini dengan ghurur, iaitu nikmat dah ada depan mata tetapi dia orang kabur dengan nikmat tersebut tanpa bersyukur. Bahkan mereka kufur dengan nikmat yang ada. Nauzubillah. Baik, Datuk, bila sebut tentang kesulitan hidup ni, ia ada kaitan dengan sabar. Cumanya kejap lagi kita nak tahu sabar yang sebenarnya dalam Islam ni macam mana? Adakah tak apalah, sabar je lah, tak payahlah buat apa-apa? Adakah itu sabar? Cumanya kejap lagi, Datuk, ya. Jadi nak tahu jawapannya, nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bersama kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan saya nak ucapkan selamat Hari Guru juga kepada guru-guru yang berada di luar sana, termasuklah hebatnya sesiapa sahaja berada di medan parlimen, ataupun yang mendidik anak bangsa, ataupun yang mengkaji sebagai ahli farmasi, sebagai ahli-ahli yang hebat-hebat ni, semuanya bermula daripada didikan seorang guru. Terima kasih
kasih guru-guru di luar sana, ataupun anda yang bukan guru tetapi sebenarnya anda juga guru kepada anak-anak anda semua. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini masih lagi kita bicarakan tentang urus kesulitan hidup bersama dengan yang berbahagia Profesor Mariah Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Baik Datuk, kita ada pemanggil di talian ketika ini, kita nak raikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Arif dan juga Raya Hadari. Ya, Encik Ilyas. Silakan Encik Ilyas. Perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, amin. Soalan saya ni, kalau macam kita menghadapi kesulitan ni, kalau kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia banyak melakukan solat dan juga orang kata banyak berzikir mengingati Allah. Bagaimana dengan kita ni? Patutkah sebagai manusia biasa ni kita kembali kepada sirah-sirah Nabi, seperti Nabi, contoh seperti Nabi Nuh mengalami banyak kesulitan dengan kaumnya, bagi Nabi Muhammad SAW dengan keluarganya, dan Nabi Ayub sendiri dengan kesihatannya. Bolehkah kita merujuk balik kepada sirah Nabi yang ditimpa ujian yang maha hebat untuk kita muhasabah diri? Dan soalan keduanya, boleh tak kita menggunakan zikir zikrullah ni, astaghfirullahalazim, sebagaimana seorang imam menasihatkan beberapa orang yang menemui beliau, katakan kalau ada kesulitan diuji, bersifat boleh tak bagi pencerahan Datuk kepada soalan itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik. Dua soalan daripada Encik Ilyas. Yang pertama, Al-Quran ada pelbagai kisah sirah para nabi terdahulu, juga apa yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Bolehkah ia sebagai sumber untuk kita mendapatkan kekuatan bila diuji? Yang kedua berkaitan dengan istighfar. Silakan Datuk. Terima kasih kepada Tuan Ilyas daripada Pulau Pinang. Ni orang kata negeri nasi kandak. Penting. Saya kalau pergi Penang mesti nasi kandak, lapar lah pula pagi ni. Okey. Bila sebut mengenai sejarah, kita takkan lepas daripada sejarah. Betul. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala dia suruh kita kembali kepada sejarah. Antara sejarah yang kita kena selalu bermuhasabah apabila Allah Taala dia pesan kepada orang-orang yang nak bergaduh dan bertelagah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum. Baliklah kamu kepada sejarah. Wadhkuru ni'matallah. Balik kepada kamu sejarah nikmat sebelum ini. Yang mana dulunya kamu bertelagah, kemudian datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kamu dan mendidik kamu untuk bersatu padu, berdamai. Nampak tak? Jadi ini menunjukkan bahawa Islam itu indah. Dia suruh kita balik pada sejarah. Kamu rasa kamu susah? Tengok kepada orang-orang terdahulu. Rasulullah SAW diuji lebih teruk daripada kita. Nabi Muhammad. Ada nabi-nabi lain? Ya Allah, nabi-nabi lain pun sama juga. Itu sebab para rasul dia ada maratib, dia ada martabat. Dia ada rasul-rasul biasa, dia ada nabi-nabi, ada rasul-rasul, kemudian dia ada ulul azmi, dan ketua kepada ulul azmi adalah Rasulullah SAW. 5 ulul azmi itu semuanya yang kuat diuji. Nabi Muhammad lebih teruk diuji daripada 5 yang hebat itu. Jadi menunjukkan bahawa kita tak boleh lari daripada sejarah, dan kalau kita tahu sejarah, kita akan menangis dan kita kata bahawa sebenarnya ujian yang kita hadapi ini terlalu sikit berbanding nabi-nabi, rasul-rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum. Itu yang pertama. Nombor 2, bila kita diuji, kita akan sedih. Nampak? Kita akan sedih, kita akan menangis, kita akan rasa terasing, lonely dan macam-macam lagi lah. Semua istilah itu ada kat kita bila kita ditimpa musibah. Betul. Ya? Tetapi percayalah, kata Syekh Aid Al-Qarni, apabila kamu ditimpa musibah, pertama, kamu akan belajar untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bila kau berzikir, dia akan menenangkan jiwa kamu. Itu sebabnya bila kamu ditimpa musibah, kita akan sebut apa? Tiba-tiba, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lepas tu yang kedua, bila kita ditimpa musibah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tengok, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semua ni ayat-ayat, doa-doa ataupun zikir-zikir yang menenangkan kita.
Bila kita timpa musibah, ada kematian dalam keluarga kita, orang terdekat, orang kita sayang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita daripada Tuhan. Kita pasti akan kembali kepada Tuhan. Itu pun dah insaf dah kita. Sebab kita kena faham apa yang kita baca, apa yang kita zikirkan. Itu yang pertama. Bila kamu ditimpa musibah, kamu akan banyak berzikir. Yang kedua, bila kamu banyak ditimpa musibah, kamu akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ditimpa musibah bangun malam. Saya jumpa ramai orang, dia dapat tahu suami dia kahwin seorang lagi kan. Dia dimadukan, tiap-tiap malam menangis bertahajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Besar ujian tu. Dia kata, ustaz, saya baru tahu kenapa orang bangun malam. Rupanya menangis dengan Allah ini tenang, dia kata. Sebelum ni saya tak pernah pun buat benda ni. Tapi bila Allah uji saya dengan perangai suami macam ni, menyebabkan saya tiap-tiap malam semayang malam. Masalah sekarang suami tu masalah. Dia dah dapat nikmat kahwin lebih, dia lupa semayang malam. Aduh. Itu yang porak-peranda. Patutnya dia pun lagi kena banyak semayang malam. Sebab apa? Allah sedang uji dia dengan amanah yang cukup besar. Betul. Tu dia. Wallahualam. Ya, amanah yang cukup besar ya. Risau pula. Baik, Datuk, bila semua... Kenapa? Ada? tak, jangan. Jangan. Secara langsung, Datuk. Okey, baik. Bila kita sebut tentang ujian, tak lepas daripada perkataan sabar. Yalah, bila kita diuji, mesti akan ada sahabat kita kata, sabar. Cumanya, sabar yang diajar dalam Islam tu bagaimana? Adakah sekadar tenang, diam dan tengok? Ataupun tenang, diam, berzikir dan buat sesuatu? Sabar tu bagaimana, Datuk? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila seorang itu ditimpa musibah, dia akan kata kita daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu tanda sabar. Namun kita kena ingat, setiap kesabaran itu bukan hanya sabar tanpa bertindak apa-apa. Kita kena berusaha. Tu usaha adalah segala-galanya. Contoh, kita sakit. Memang Allah suruh sabar. Sabar, sakit ni. Sabar, sakit ni. Betul. Tetapi kita kena berusaha. Apa usaha kita kena buat? Usaha kita ialah mencari rawatan. Betul. Mencari ubat. Makan ubat. Allah ditimpa musibah. Kena kencing manis. Na'udzubillah kan. Ya, Allah kena musibah. Kena heart attack. Na'udzubillah. Sakit jantung. Kena stroke. Na'udzubillah min zalik. Semua tu. Bila kita ditimpa musibah tu, Allah suruh kita sabar. Sabar dengan ujian ni. Berat ni. Ujian kencing manis, darah tinggi, penyakit-penyakit yang ada. Tapi kita kena usaha. Carilah rawatan. Berubatlah. Jangan lupa makan ubat. Itu sabar sebenarnya. Itu sabar yang sebenarnya. Kita tidak boleh melepaskan sabar itu tanpa berusaha untuk mencari penyelesaian. Kita ditimpa musibah, ada masalah rumah tangga. Jangan sabar saja. Sabar dan berusaha mencari. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada pakar untuk menyelesaikan masalah kamu ni. Bila kamu bertanya pakar, insya-Allah masalah rumah tangga akan selesai, masalah anak-anak akan selesai, masalah kita dengan keluarga akan selesai, masalah faraid akan selesai, semua akan selesai apabila kamu mencari jalan penyelesaian. Wallahualam. Tapi macam yang Datuk sebut tadi, bertanya kepada ahla zikri tu, tanyalah kepada yang tepat. Bukannya cerita dalam hal dalam kelambu kepada orang yang bukan-bukan, ya. Tak ada kena-mengena dengan kes apa-apa, tak. Kita kongsikan sahaja, ya. Baik, Datuk. Kesempitan kewangan juga, ia juga adalah satu kesulitan yang sesiapa saja akan hadapi ataupun pernah hadapi. Jadi, Datuk, ada sebuah hadis Nabi SAW, Nabi pesan, kesempitan kewangan ni akan menyebabkan kita dekat dengan kekufuran. Apakah yang dimaksudkan dengan kekufuran tu, Datuk? Okey. Kadang-kadang bila manusia itu dia ditimpa musibah dengan kefakiran, dengan kefakiran, dia akan menyebabkan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang tu dia, kenapa dia disebut kadal fakru tu, bila fakir itu menyebabkan dia kufur, mudah untuk kufur, dia jadi marah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesusahan yang ditimpa. Tak boleh diuji. Dia kata, kenapalah aku miskin? Semayang pun sia-sia je. Allah. Dia mula keluar tu. Sia-sia je aku semayang ni.
Pagi semayang, malam semayang, apa benda merepek semayang ni. Job tak dapat pun. Aku susah macam ni, job tak dapat pun. Tengok. Hadori tak semayang, boleh jadi job pula. Ada banyak job pula. Contoh. Dia marah. Dia sebut pula, Ya Rabbi. Tak boleh. Itu salah tu. Sebab apa sih? Kita menyalahkan Allah Ta'ala. Itu sebab Allah suruh kita baik sangka dengan Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kamu tak suka benda tu, tapi sebenarnya baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau kamu kaya, kamu jadi manusia yang paling sombong. Betul. Jadi Allah tak nak kau jadi sombong. Jadi Allah bagilah kau dengan seadanya. Tapi Allah bagi yang lain pula kaya. Mungkin kamu tu miskin, tetapi anak-anak kamu kaya raya. Contoh ada seorang penerbit sangat terkenal. Ayah dia susah. Dia selalu sebut dia antara pembayar zakat wilayah persekutuan. Antara yang kuat membayar zakat wilayah persekutuan. Bayangkan tuan-tuan dan puan, bapa dia susah. Setiap bulan potong 200 daripada gaji RM200 dulu, dia babas, potong sikit-sikit. Oh, asalnya bapanya driver bas. Driver bas. Allah. Tu kat UC Melaya, PJ, tu semua bapa dia bawa dulu. Allah. Dan dia pernah jadi bantu bapa dia dalam bas tersebut. Saya tak mahu sebutlah siapa kan. Yeah. Tapi yang pentingnya, alhamdulillah, bapa sabar, kerjanya kuat, cari rezeki untuk anak-anak, duit gaji 200, potong RM5 untuk bayar zakat pendapatan. Tapi alhamdulillah hari ini anak, cucu, cicit semua alhamdulillah kaya raya. Allah. Tengok. Jangan kita rasa bahawa bila kita susah itu kita akan susah sampai bila-bila, keturunan semua susah, tak. Berapa ramai yang dulunya asal mak bapaknya susah. Mak bapaknya fakir miskin. Tetapi hari ini mereka bukan lagi fakir, tetapi mereka bantu ribuan fakir miskin dengan zakat yang mereka ada. Itu sebabnya kena ingat bahawa setiap ujian itu inna ma'al usri yusra. Kamu akan diuji, kamu akan dapat kesenangan di masa hadapan. Yeah. Jadi jangan kita kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Itu yang kita risau Datuk ya. Nak cari penyelesaian mudah, dia pergi kufur pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Solat tak turun-turun pun duit daripada langit katanya. Aduh, naudzubillah. Baik Datuk, lagi dan lagi kita akan bincangkan, terutamanya topik kita hari inilah urus kesulitan hidup. Cumanya nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dalam kehidupan pasti kita akan berdepan dengan pelbagai masalah. Bahkan ada antara kita yang tertanya-tanya, apakah hukum itu? Apakah hukum ini? Apakah jawapan bagi persoalan ini? Segala jawapan penyelesaian itu ada dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan hari ini, alhamdulillah kita bicarakan tentang satu topik yang sangat dekat dengan kita semua, iaitu fiqh mengurus kesulitan hidup, bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Baik Datuk, kita nak terus saja raikan soalan daripada sahabat kita ni. Antaranya Sal Rasid di Facebook katanya, adakah dengan melakukan solat sunat duha, memperbanyakkan istighfar dan membaca surah Al-Waqi'ah setiap hari merupakan salah satu cara untuk menjemput rezeki? Ni mungkin ada yang duk tunggu bilalah gaji nak masuk ni kan. Jadi adakah ini amalannya? Yang kedua, apakah maksud hadis ini? Daripada Ibnu Katsir dinyatakan ini merupakan ayat Al-Quran sebenarnya, surah yang menyebut tentang takwa ni. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah dalam seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka Allah akan menjadikannya jalan keluar daripada masalah dan memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tidak pernah terlintas dalam hatinya. Bagaimana Datuk? Mungkin perinciannya. Soalan yang kedua, soalan kedua adalah jawapan kepada soalan pertama. Kalau tengok pada soalan itulah. Ya. Sebenarnya semayang duha, semayang tahajud, istighfar, semua ini adalah amalan-amalan orang bertakwa. Kita tak boleh nak khususkan bila kau sembahyang duha, kamu akan murah rezeki. Betul. Dia bukan hanya sebab murah rezeki. Kenapa murah rezeki itu ada? Rezeki itu barakah. Rezeki itu melimpah ruah kerana
kita disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Masya-Allah. Jadi oleh sebab itu saya katakan, bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Bila kau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah buka pintu rezeki kamu daripada mana kamu pun tak tahu. Itu yang pertama. Dan ayat yang lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Bila sebuah kampung itu, taman itu, negara itu takut kepada Allah orang-orangnya, maka Allah akan bukakan pintu-pintu barakah kehidupan mereka. Nampak tak? Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan, bila kamu takut pada Allah dengan melakukan amal-amal soleh, memperbanyakkan sedekah, memperbanyakkan solat-solat sunat, termasuk duha, termasuk qiyamul lail, memperbanyakkan zikrullah, membaca Al-Quran, zikrullah, hadir majlis ilmu, zikrullah, tengok tanyalah ustaz, zikrullah, hidupkan majlis ilmu, dan kita membaca zikir-zikir yang warid daripada Nabi SAW, itu zikrullah. Semua itu tuan-tuan dan puan adalah tanda-tanda orang yang bertakwa. Bila orang bertakwa, bila dia ditimpa musibah, dia akan sabar. Maka bahagialah orang itu. Yang kedua, bila dia diberikan nikmat kekayaan, dia akan syukur. Bersyukur dan dia akan kongsi nikmat itu kepada orang lain. Itu dinamakan rezeki. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, takwa itu ataupun amal-amal soleh, meninggalkan maksiat, dia akan membawa kepada kebahagiaan dengan apa jua yang kita lakukan, selagi mana ia bertujuan untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mungkin Datuk kita nak raikan juga pemanggil di talian ketika ini. Jadi kita nak terus saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kami tahu dengan siapa kami bercakap? Saya Haji Tukinon, Haji Muhammad Khalid, Kudai. Baik Haji Tukinon, apa khabar, sihat ya? Alhamdulillah baiklah. Pagi-pagi ni saya doakan semua kru-kru ni baik. InsyaAllah, amin. Silakan Haji. Yang saya hormati Profesor Datuk Mia dan Dayah Hadari. Alhamdulillah. Saya nak minta pandangan atau pendapat Ustaz. Orang yang terutama lepas solat lah, kalau boleh solat-solat 5 waktu, dia mengamalkan 4 Ustaz. 1, Subhanallah. Yang kedua, Alhamdulillah. Yang ketiga, Allahu Akbar. Dan yang keempat, La ilaha illallah. Memang tak tinggal. Kurang-kurangnya dibaca 33 kali dan ada pula lebih. Jadi, bila dibaca ini, hatinya tenang Ustaz. Maknanya, urusan segala kehidupan terselesai. Jadi, minta pandangan Ustaz. Betul ke ataupun macam mana? Itu saja soalannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ke kita amalkan itu, segalanya jadi mudah, Datuk? Tenang je. Kan saya dah sebut, apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bila kamu membaca zikir-zikir, kamu menyantuni zikir-zikir yang diajar oleh Islam, kamu akan mendapat ketenangan hidup. Itu jelas, amat jelas. Perasan tak kalau kita di Kuala Lumpur ni akan menghadapi jam yang dahsyat. Betul. Waktu pagi, petang, dan juga waktu petang. Dan sekarang ni musim Syawal, hari Sabtu Ahad. Sabtu Ahad pun pergi Shah Alam boleh mencecah 2 jam bang. Bayangkan. Jadi nak bagi tahu, bila kita dalam keadaan jam, cuba dengar lagu-lagu yang stres, kita makin stres. Betul. Tapi bila kita buka ayat Quran, kita tenang. Walaupun jam sedar-sedar 2 jam dalam kereta. Masya-Allah. Itu benda yang kita boleh cuba amalkan dan boleh kita buat kajian pada diri sendiri lah. Itu baru dengar. Itu baru dengar. Kalau kita baca. Masya-Allah. Jadi maknanya kita cuba amalkan zikir-zikir ini, baca ayat Quran ketika kita dalam keadaan tegang. Ataupun kita dalam keadaan stres. InsyaAllah adalah jalan-jalan yang Allah akan buka setelah kebuntuan. Wallahu alam. Masya-Allah. Itu dia mungkin satu jawapan yang sangat baik untuk menjawab soalan daripada Haji Tukinon. Cumanya Datuk, sebelum kita nak raikan lagi dan lagi soalan daripada sahabat-sahabat kita, saya nak tanyakan soalan mewakili para penonton di luar sana, Datuk. Baik, bila sebut tentang ujian, sejak akhir-akhir ni, mutakhir ni, ramai juga yang berdepan dengan tekanan yang begitu terlampau sehingga menyebabkan depresi.
bahkan sehingga ada yang kemurungan yang teruk, mendapatkan rawatan psikologi dan lain-lain. Jadi kita bukan nak ceritakan tentang mereka yang menghadapinya. Kita nak ceritakan bagaimana persekitarannya disebutkan sebagai support environment, dengan izin ya. Maksudnya bagaimana keadaan yang menyokong. Kita yang melihat, yang bersama dengan orang yang menghadapi itu, sepatutnya bagaimana kita perlu membantu mereka dalam menghadapi kesulitan. Apabila kita menghadapi kesulitan dan kita melihat orang yang menghadapi kesulitan, ada beberapa perkara yang diajar oleh Islam. Ya, Nabi SAW juga membantu ramai orang yang dalam kesulitan. Yang pertama, dengar masalah yang mereka hadapi. Itu kerja kaunselor dia. Kaunselor dia akan mendengar, dia bukan berdebat. Dia dengar sejam-sejam lah. Orang cerita luar, habis. Sejam. Kita mendengar. Percaya tak? Bila orang dalam keadaan stres, dia ada masalah, dia nak orang yang mendengar apa yang dia nak cakap. Tu je. Bukan membantah. Ada sekali tu, seorang hamba Allah ni datang ke pejabat saya. Saya masa tu mesyuarat. Jadi dia jumpa saya punya PA dekat pejabat, dekat UKM. Nak jumpa juga. Dia bawa kertas lah, apa semua sebagainya kan. PA saya kata, memang Ustaz, hari ni penuh dengan mesyuarat. Dia ada free esok 1 jam je. Ada masa kosong. 10-11. Lepas tu dia ada kuliah, lepas tu dia ada mesyuarat lain pula. Dia kata, tak apa, saya datang. Saya tak mau jumpa orang lain. Saya nak jumpa dia je. Nak jumpa saya. Lepas tu saya tanya, apa masalah dia ni? Oh, dia ada masalah gini-gini. Saya kata, itu bukan bidang saya. Bukan bidang saya. Dia ada masalah rumah tangga. Saya kata, pergi jumpa pakar-pakar rumah tangga. Saya bidang saya fiqh, fatwa. Tak, dia nak jumpa Dr. Izhar je. Tengok. Bila dia sampai, saya kata, tak apalah, bagi dia datang. Masa tu bagi kat dia sejam. Masuk-masuk, dia tengok saya, dia menangis. Lepas tu dia bercerita sejam. Saya dengar je. 5 minit terakhir tu barulah saya bagi pandangan. Itu nombor 2. Kita dengar dan kita bagi pandangan penyelesaian. Bukannya an-naqdu. Bukan naqad itu kita hentam dia, tak. Membantah. Kita tikam dia, tak. Kita mengajar dia, kita cuba bantu menyelesaikan masalah dia tu. 5 minit saya bagi. Maknanya yang lain semua 55 minit tu adalah dia bercakap. Daripada mula cerita sampai habis masalah rumah tangga. Lepas tu 5 minit saya cakap. Dia happy tak ada dah, dia peluk menangis pula dengan saya. Dia kata, Ustaz, patutlah saya. Dia antara yang menonton Tanyalah Ustaz. Sangat aktif tengok Tanyalah Ustaz. Dia kata, saya betul lah bila saya dengar, saya bercakap dengan Ustaz, saya rasa hilang semua masalah saya. Itu sebabnya kita kena membantu selagi yang kita mampu. Kalau tak, kita boleh mendengar, kita dengar. Kalau kita boleh bagi pandangan yang terbaik tanpa mengguris hati dia, itu yang terbaik. Nombor 3, jangan jadi batu api. Itu paling penting. Itu sebabnya jangan luah dalam Facebook. Dalam Facebook ni kita tak tahu siapa, tahu tak? Dia orang ni bagi je. Itulah. Kadang tu ada yang bagi pula tu. Kau minta je cerai katanya. Aduh, itu janganlah. Itu kena cari orang yang betul. Tu yang Allah bagi tahu awal, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tak tahu, kalau ada masalah, cari orang yang pakar dalam bidang tersebut. Baru kamu akan selesai masalah. Kalau tidak, takkan selesai. Jadi itu sebab saya katakan tadi, bila kita tengok orang depresi, orang yang stres, ya, pertama kita dengar kalau boleh dengar. Lepas tu yang kedua, kita bagi cadangan dan pandangan, kita selesaikan masalah dia. Nombor 3, kita cuba bantu apa yang patut. Antara bantuan tu kita cuba salurkan. Dia nak jumpa siapa, nak jumpa orang ni. Ada orang datang jumpa kita mencadangkannya. Ada orang kena sihir. Ada orang masalah yang tak, kita pun tak tahu, mistik punya masalah. Kita akan salurkan kepada orang yang sepatutnya. Kalau dia melalui agensi, mungkin lambat nak kena beratur lah apa semua kan. Kita tahu, kita pula ada kawan dalam, kita bagi tahu ni orang ni ada masalah, boleh tolong tengok sikit. Jadi mana sekurang-kurangnya kita mengurangkan beban dia. Kamu tolong orang, Allah akan tolong kamu, insya-Allah. Bagaimana pula dalam kehidupan sebagai seorang anak nak menegur ibu ayah? Macam mana pula Datuk? Sama juga. Kita anak nak tegur ayah ni, dia ayah, kita anak. Guru dia silap, anak murid boleh tegur, tapi dengan adab. Tegur dengan kasih sayang. Tegur dengan fakta.
tegur dengan lemah lembut. Nombor 4, tegur dengan adab. Itu penting. Jadi kita nak tegur ayah yang salah pun kena tegur dengan adab. Jangan, "Oi, maki dia pula tak boleh. Marah dia tak boleh." Di Saoku sebagai contoh. Kita tahu fatwa antarabangsa mengharamkan rokok. Ya, mufti-mufti juga mengharamkan rokok. Ya, sebab apa? Mendatangkan mudarat. Ya. Maka kita nak tegur ayah kita. Dihisap. Dia kata, "Saya pakai yang makruh, saya tak pakai yang haram." Kata ni, contoh. Kita nak betulkan dia tu, kita kena cakap, cari masa yang sesuai, keadaan yang sesuai, Cara tegur dengan adab. Lama-lama berhenti dia. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. InsyaAllah. Kalau kita cuba buat dengan kaedah yang betul, insyaAllah bapa kita, mak kita, siapa saja yang lebih tua daripada kita, dia akan hormat kita. Dia kata-kata, inilah contoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Wallahualam. InsyaAllah. Baiklah, kejap lagi mungkin kita boleh sembang-sembang pula dengan ada golongan, Datuk, dia nak urus kesulitan hidup, dia mencari perkara-perkara syirik ataupun khurafat. Kejap je lagi, Datuk, ya. Jadi kalau nak tahu apakah soalan dan jawapannya, kita tutup dulu di TV3 dan akan ada sambungannya di TV9 sebentar sahaja lagi. Terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Tidak kira di mana saja anda menonton ketika ini, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, setia temankan anda setiap pagi. Terutamanya difahamkan ada sahabat-sahabat handai yang turut menonton dari Singapura, di Jurong, Woodlands dan lain-lain. Terima kasih diucapkan. Bahkan ada juga sahabat-sahabat Tanyalah Ustaz di Batam dan juga di lain-lain kawasan dari Indonesia. Terima kasih ya. Bahkan ada sahabat-sahabat kita juga yang menonton dari Brunei. Terima kasih kerana terus menjadikan Tanyalah Ustaz sebagai teman pagi anda. Dan hari ini kita bicarakan berkaitan dengan urus kesulitan hidup bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Baik Datuk, tajuk hari ini urus kesulitan hidup. Ya. Ada orang yang dia nak mudah untuk mengurus kesulitan hidup. Jadi dia cari penyelesaian mudah. Kalau bahasa orang kampung saya Teluk Intan, shortcut. Dia jumpa bomoh. Ya. Dia jumpa bomoh, dia buat sesuatu perkara yang khurafat dan syirik. Bagaimana mereka ni, Datuk? Sedangkan kesulitan hidup sepatutnya mendekatkan dia dengan Allah. Baik. Seperti mana yang saya katakan tadi ya, hampir kita di TV3 ni panjang ya, lebih kurang 1 jam setengah. Ya, lebih 2 jam. Lebih kurang 1 jam setengah kita di sana tadi. Secara konsisten saya bagi tahu bahawa bila kita ditimpa musibah, kita sepatutnya makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Tetapi ada orang dia mengambil jalan singkat dengan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertemu dengan bomoh-bomoh. Perkara ini tidak dibenarkan dalam Islam. Ditambah pula bomoh ini tidak mengikut syariat Islam langsung. Betul. Ada bomoh yang patuh syariah. Macam mana tu? Dia dipanggil bomoh sebab dia bukan doktor. Dia panggil bomoh dan cara rawatannya urut. Lepas tu dia bacakan doa, ayat-ayat suci Al-Quran. Itu bolehlah. Tapi sekarang ni yang menggunakan jin, yang menggunakan benda-benda sihir dan sebagainya. Dia ditimpa musibah, jadi dia gunakan toyol untuk curi duit orang. Dah tak pasal-pasal. Nanti dia kan toyol, dua-dua masuk neraka. Jadi kan sia-sia tu. Memang ditimpa musibah, tetapi kau kena cari rezeki dengan halal, benda yang halal. Usaha, bekerja kuat. Ya, cari pendapatan yang betul. Jangan buat benda-benda yang merugikan hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Ada yang pergi busut, Datuk. Pergi busut katanya. Busut? Buat apa busut? Nak menurun nombor katanya. Astaghfirullahalazim. Itu lagi parah. Pergi nombor ekor. Sampai ke busut pergi. Busut ni kan dalam tu apa ni, anak-anak. Betul. Anak-anak pun jadi pening anak-anak. Apa benda kau buat kat sini? Minta nombor ekor. Aku pun tak tahu apa itu ekor, apa itu. Jadi maknanya banyak benda yang pelik-pelik yang manusia ni buat. Ya, kadang-kadang dia lupa bahawa ini adalah ujian Allah kepada dia, bukan saja ujian musibah, tetapi ujian dia terpaksa menghadapi maksiat di hadapan mata mereka. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Itu yang kita risaukan. Sebab apa? Kerana ujian yang diberikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, cari jalan mudah, jumpa pula sesuatu yang tidak sepatutnya, bahkan syirik. Allahu akbar. Bila syirik, sudah pasti dia tidak akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main. Ya. Syirik saja
yang takkan masuk syurga orang tu. Allah. Takkan masuk syurga kecuali illa man taba, kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucap 2 kalimah syahadah balik. Kena mengucap semula. Jangan main, jangan mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Jangan. Ini berkaitan dengan akidah. Baik Datuk, kita nak terus raikan soalan daripada sahabat handai kita di Facebook. Antaranya Mas Ripah, beliau bertanyakan 2 soalan. Macam mana cara mengurus kesulitan hidup dengan konsep tawakal? Tawakal tu apa dan bagaimana tawakal tu? Yang kedua, apakah pandangan Datuk? Ada yang memilih berkongsi masalah di media sosial. Mungkin berniat untuk meminta nasihat atau pandangan atas kesulitan hidup yang berlaku. Tapi itulah lain pula yang berlaku. Silakan. Okey. Yang pertama, bila kita ditimpa musibah, ya. Jadi macam mana kita mengurus kesulitan tu? Ya, kita nak mengurus kesulitan dengan konsep tawakal. Tawakal ni macam ni. Kita disahkan, na'udzubillah lah kan, disahkan kena penyakit tertentu. Ya. Kanser sebagai contoh. Na'udzubillah lah kan. Kita pun bertemulah dengan siapa? Dengan doktor. Doktor pun buatlah rawatan yang sepatutnya untuk kanser mengikut tahapnya. Dia dah usaha, dia dah buat yang terbaik, dia dah habis duit, dia dah berusaha cari pakar dan sebagainya, maka tawakallah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berserahlah kepada Allah. Ya Allah, aku dah buat yang terbaik, ya Allah. Aku dah usaha, ya Allah. Aku dah jumpa doktor, ya Allah. Segala-gala aku dah buat, ya Allah. Maka ya Allah, tolonglah, bagilah aku kesihatan. Itu tawakal. Dia serahkan kepada Allah setelah usaha yang dia lakukan. Dia salahnya apabila kau tak usaha. Dia tawakal saja. Bekerja tak? Cari kerja tak? Cari rawatan tak? Tidur kat rumah siang dan malam. Lepas tu tawakal. Saya bertawakal kepada Allah. Kalau sihat-sihat, mana boleh macam tu bang? Kau kena berusaha. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Bila kau berusaha, kau akan dapatlah apa yang kau sepatutnya dapat dengan tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan kita mengharap kebaikan daripada Allah. Itu yang pertama. Nombor 2, ada orang dia nak dapatkan pandangan daripada media sosial. Tak salah. Tak salah. Saya pun kadang-kadang saya tanya je orang-orang rakan-rakan dalam media sosial yang saya punya follower adalah, ya tak adalah banyak kan. Tapi alhamdulillah lebih kurang 1.1 juta. Masya-Allah. Alhamdulillah dalam Instagram dan sebagainya. Kita kongsi. Boleh kita jadi tanya. YB dah ni. Tak payah. Apa nama saya tanya. Okey, apa pandangan sampai kat Perak sebagai contoh. Okey kawan-kawan, saya sekarang ni ada program di Perak. Mana tempat makan yang terbaik? Tolong share. Itu minta pandangan. Okey. Bahkan ada pula restoran-restoran terkenal dekat sana yang kita nak pergi tu payah apa kan. Dia share WhatsApp ada kita punya pembantu kata datang sini. InsyaAllah sini sedap makan ni. Itu pergi lah. Jadi maknanya dia orang memudahkan kerja kita. Itu satu. Itu yang pertama. Boleh. Tapi kalau kita nak luahkan masalah peribadi kita, habis semua dalam selimut kita cerita. Allah. Alah, kalau itu cerita je, insya-Allah selamat kita. Takkan selesai. Dia laman sosial ni kita tidak boleh nak ambil pot sangat dari orang ni. Ya, apa dia orang bising, apa yang dia orang cakap dalam tu, kita baca je lah. Nak baca-baca tak mau baca. Nak baca-baca tak mau baca tak apa. Tapi saya memang tak ada masa lah nak baca banyak-banyak dekat Facebook ni. Facebook saya pun pembantu saya yang tolong uruskan. Saya hanya tengok bab-bab hukum je. Kalau ada jawapan hukum, saya akan tengok. Yang lain tu, saya serahlah pada pembantu saya buat yang terbaik. Jangan buat silap sudah. Itu je. Dan jangan jawab benda pelik-pelik. Itu yang paling penting. Banyakkan membaca buku, banyakkan membaca sesuatu yang memberi manfaat kepada kita. InsyaAllah kita akan dapat yang terbaik dalam hidup. Wallahualam. Baik Datuk, mungkin kita nak tanyakan juga soalan ini. Saya yakin mungkin ada yang menonton ketika ini, yang menatap wajah kami berdua ni, pernah mengalami ataupun sanak saudaranya pernah mengalami satu ujian yang sangat besar. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Mulk, ayat yang kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan mati dan hidup itu untuk menilai amalan siapakah yang paling baik. Soalan saya ialah, ada yang kehilangan anak atau ahli keluarga yang amat-amat dicintai, amat-amat disayangi, sehingga ada yang mungkin terdetik di hatinya mempersoalkan kepada Allah akan ketetapannya. Apakah kerana mempersoalkan itu boleh jadi kufur, Datuk? Dia tengok kepada niat dia, perbuatan dia tu. Ada dia mempertikaikan, kenapa Allah Ta'ala uji aku dengan kesusahan? Kematian. Orang ambil anak. Kenapa Allah ambil anak aku, tak ambil anak jiran? Kenapa tak ambil anak orang tu, dia buat maksiat banyak?
Dia macam meluahkan dalam keadaan dia tak berapa sedar apa yang dia bercakap. Sebab terlalu sedih. Dia terlalu sedih. Itu tidak berdosa. Sebab dia dalam keadaan sedih yang teramat sampai dia terlupa. Sampai dia tak ingat apa yang dia cakap. Tapi kalau dia memang buat disebabkan inadan, sebab dia ni memang sedar dan dia sangat benci pada Allah Ta'ala kerana Allah uji dia, itu tak boleh. Itu boleh membawa kepada terpesong akidah. Na'uzubillah. Itu sebabnya kita bila ditimpa musibah, kita serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, permudahkanlah. Inna ma'al usri yusra. Carilah jalan yang mudah. Selesaikan masalah ni yang terbaik. Tapi Datuk, kehilangan ahli keluarga dia bukan senang, Datuk. Ada yang mungkin menonton ketika ini yang dia rasa macam, benda lain boleh uji. Tapi bila kehilangan ahli keluarga ni sangat susah. Macam mana nak hadapi tu, Datuk? Sedangkan Rasulullah pun hadapi juga. Betul. Hatta Nabi SAW hilang anak dia. Menangis Nabi. Betul. Fa innal 'aina la tadma'. Nabi siap sebut, sesungguhnya mata itu menangis, keluar air mata kerana kehilangan orang yang tersayang. Kehilangan Khadijah radhiyallahu anha, nangis Nabi. Sebab Nabi, sedih Nabi. Tidak ada insan yang paling dekat dengan Nabi kecuali Khadijah ketika Nabi berdakwah. Jadi maknanya Nabi SAW, dia kehilangan orang tersayang dan kita juga akan kehilangan orang tersayang. Cuma lambat atau cepat saja. Ini dinamakan fitrah. Fitrah manusia. Kalau tak mati-mati itu pelik. Itulah Tuhan jadinya. Kita bukan Tuhan. Kita bukan Khalik, pencipta. Tetapi kita adalah makhluk. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itu, bila kita ditimpa musibah, kita jangan terlalu sedih sehingga menyebabkan kita kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi kita cuba sedaya upaya untuk reda dengan ujian-ujian yang Allah uji kepada kita. Itu sebabnya Allah bagi ganjaran besar kepada orang yang reda. Dia bercerai, dia reda dengan perceraian tersebut, dan dia tahu bahawa ini ujian Allah. Betul. Ada orang yang meninggal dalam keluarga dia tahu Allah ambil orang tersayang ni kerana Allah sayang dia, lebih sayang kepada dia. Jadi Allah nak bagi kepada kita kesabaran. Semua tu kalau kita letakkan kepada Allah, insya-Allah kita tidak akan gundah gulana. Wallahu a'lam. Sedih tu tetap ada. Betul lah tu. Tapi berapa lama itu terpulang kepada kekuatan masing-masing. Maksudnya para penonton sekalian, kita kena setkan dalam minda kita awal-awal, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan berdepan dengan kematian. Sama ada mereka yang kita sayangi pergi dulu ataupun kita dulu pergi. Na'udzubillahi min zalik. Baiklah, lagi dan lagi kita akan bincangkan. Berehat sebentar, tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan itulah yang kita bicarakan, iaitu urus kesulitan hidup bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Baiklah Datuk, hari ini topik yang ramai nyatakan di Facebook Live kita, secara langsung di Facebook kita, menyatakan topik kita sangat menarik. Bahkan ada juga yang meluahkan, saya sempat baca, ada yang meluahkan memang benar mereka juga menghadapi kehilangan ahli keluarga yang tercinta. Ada yang Ramadan baru ni kehilangan anak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. InsyaAllah kita doakan mereka tergolong dalam kalangan orang-orang yang soleh dan solehin. Amin rabbal alamin. Cumanya Datuk, mungkin juga kita nak bawakan satu perbincangan daripada soalan Siti Nurbayah ini. Bila sebut tentang urus kesulitan hidup, adakah seseorang yang mengalami kesulitan hidup perlu meminta tolong kepada orang yang paling dekat dengannya dahulu? Sebagai contoh, ahli keluarga dan lain-lain, sebelum meminta tolong orang lain yang ada di sekelilingnya. Kemudian yang kedua, apakah hukum dan adakah akan disoal juga di akhirat nanti jika seseorang itu gagal menguruskan kesulitan hidup yang dialaminya tanpa berusaha keras menguruskannya sehingga membiarkan kehidupannya tunggang langgang, Datuk? Okey. Pertama, Allah Ta'ala ni, dia suruh kita buat baik dengan semua. Pertama, Allah Ta'ala suruh kita buat baik dengan ahli keluarga. Kan? Allah suruh kita buat baik dengan ahli keluarga sebab apa? Ahli keluarga akan ada dengan kita ketika kita susah. Betul. Kan? Betul. Bila kita susah, carilah ahli keluarga.
Itu penting. Jadi jangan bergaduh dengan ahli keluarga. Dan ahli keluarga ini juga layak untuk terima harta peninggalan daripada kita setelah kita meninggal dunia. Dia panggil harta waris. Betul. Nampak tak? Kenapa Allah bagi tu? Sebab nak mengeratkan suatu rahim. Jangan bergaduh, jangan bertelagah, jangan sampai berpecah, sampai tak bertegur siapa. Sebab nanti bila mati, duit orang tu akan jadi hak kita juga. Betul. Dia panggil faraid. Jadi jangan bertelagah. Kamu kena bersatu hati. Ketika hidup saling tolong-menolong. Bila mati nanti juga kita akan saling tolong-menolong. Itu yang pertama. Nombor dua, Allah suruh kita buat baik dengan jiran tetangga. Ni semua orang dekat-dekat dengan kita ni. Keluarga, jiran tetangga, buat baik dengan jiran tetangga. Bahkan kita digalakkan bila membuat ibadah korban, ya, kita kena jamu jiran tetangga kita. Bukan jamu orang jauh je. Kan kita kena jamu jiran tetangga. Itu termasuk daripada 1/3 yang dibahagikan oleh Imam Al-Ghazali mengenai daging korban. Betul. Nampak tak? Betul. Jiran tetangga termasuk. Sebab apa? Minta bantuanlah daripada jiran tetangga bila kita susah. Selain mula-mula dengan adik-beradik, keluarga terdekat, kalau tak boleh, dia orang semua tak boleh, pergi kepada jiran tetangga. Tak boleh jiran tetangga, pergi kepada sahabat-sahabat handai kita yang rapat dengan kita. Minta pandangan mereka, minta juga pertolongan daripada mereka jika mereka mampu. Kalau mereka tak mampu, mereka akan cuba cari jalan untuk selesaikan masalah. Itu nombor 3. Nombor 4, bayarlah zakat. Bayar zakat kepada pihak berwajib. Ya, banyakkan berwakaf, membantu kepada Baitul Mal. Ya, bila kita rapat dengan industri industri ini, ataupun kita katakan pihak zakat, pihak majlis agama dan sebagainya, bila kita rapat dengan diorang, bila kita susah, mereka akan bantu kita balik. Sebab dulu kita pernah menyumbang kepada zakat negara atau negeri. Nanti bila kita susah, zakat itulah juga yang akan bantu kita balik. Allah. Itu sebab kita kena buat baik dengan orang. Jangan bergaduh dengan orang, jangan berlarah orang, jangan buat masalah dengan orang. Ya. Hidup kita ni, carilah pendamaian, cari kebahagiaan, bukannya menyusahkan orang. Wallahu a'lam. Soalan kedua daripada Siti Nurbaya tadi, bagaimana? Adakah orang yang gagal menguruskan kehidupannya ataupun masalah kesulitannya akan ditanya di akhirat kelak? Bila kita membiarkan kita dizalimi, betul, membiarkan kita berada dalam keadaan mudarat, ya, kehancuran, rosak kehidupan kita sebab kita tidak berusaha untuk memperbaiki masalah tersebut. Kita tidak menyelesaikan masalah penyakit kita. Bahkan kita ada masalah, kita pergi bunuh diri pula, na'udzubillah, gantung diri. Buat apa? Kan? Carilah jalan penyelesaian. Buat apa nak mati awal? Terjun Jabatan Pulau Pinang. Buat apa? Tu yang ada terjun, rupa-rupa dia pandai berenang. Lah, dia secara automatik dia berenang. Buat apa? Jadi sia-sia. Jadi jangan bunuh diri. Bila kau bunuh diri, kamu akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kamu mati. Kalau dia mati tikam, dia mati setiap saat dia akan menikam sampailah Allah ampunkan dalam neraka nanti. Kalau dia bunuh diri dengan menggantung cerut tekuk dia akan dicerut setiap saat. Malaikat cerut kepada dia tu. Macam mana dia mati? Kalau dia makan racun dia tuan-tuan, berabak perut ni. Begitulah dia makan racun, dia akan mati, dia akan diazab dengan racun tu setiap saat. Jadi buat apa nak bunuh diri? Jadi kalau benda-benda macam inilah yang akan menyebabkan dia diazab di akhirat kelak. Tapi kalau dia dah berusaha mencari penyelesaian, cari penawar, usaha untuk mencari kebahagiaan, insya-Allah Allah akan bagikan kebahagiaan kepada dia. Bahkan dia mati nanti tidak ada dosa. Ya. Sebab tadi saya sebutkan tadi, tidak ada seorang lelaki atau orang perempuan yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia sabar atas muka bumi ini dan dia positif dengan Allah dan dia selalu menganggap ujian-ujian termasuklah perceraian, kematian, apa semua ni, dianggap itu semua tu ujian Allah kepada dia. Percayalah, bila dia mati, Allah akan anggap dia mati tanpa sebarang dosa. Allah. Sebab apa? Dia redha dengan Allah, dia baik sangka dengan Allah, dia cuba cari jalan yang terbaik sampai dia meninggal dunia. Allah. Jadi dia tidak mensia-siakan hidup dan putus asa dengan apa yang berlaku dalam hidup dia. Wallahu a'lam. Teringat saya kepada kisah Uwais Al-Qarni, Datuk. Bagaimana kehidupannya menjaga ibunya sehingga tak sempat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak sempat tunaikan haji pun. Bahkan ketika membawa ibunya menunaikan haji, sentiasa berdoa untuk ibunya, bukan untuk dirinya. Sehinggalah ibunya menyuruh kepada Uwais Al-Qarni untuk mendoakan dirinya yang ketika itu sakit sopak.
Akhirnya Uwais Al-Qarni berdoa untuk dirinya. Itu pun dia minta kepada Allah, jangan hapuskan semua. Biarlah sopak tu hilang tapi kesan sopak tu ada. Allahu Akbar, untuk bersyukur nikmat Allah itu. Baik Datuk. Sepanjang apa yang Datuk kongsikan dari awal Tanyalah Ustaz ini sehinggalah ke penghujung ni, di hujung-hujung ni, saya nampak segalanya terkandung dalam Al-Quran. Allah nyatakan dalam surah yang kedua, ayat yang kedua, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tiada keraguan di dalamnya, hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Adakah ubat yang hakiki, ubat sebenar untuk segala pengurusan tekanan, pengurusan kesulitan hidup ini ada dalam Al-Quran dan Sunnah, dan bagaimana perinciannya Datuk? Dia sangat simple hidup ni. Apabila Allah dah bagi Quran, kamu baca dan fahamlah Quran tu. Betul. Allah dah bagi syariat, gunakanlah syariat itu dalam hidup. Bila Allah suruh semayang, semayang, jangan tak semayang. Sebab bila kau semayang, di situ akan ada macam-macam ruang yang Allah akan buka pada kamu, yang kamu mungkin tak sedar. Sebab kamu dekat dan meminta dengan Allah Azza wa Jalla, kamu bukan minta dengan makhluk lain. Nampak? Jadi Quran sebenarnya baca dan fahami dengan baik. Kerana di dalam itu ada penawar, di dalam itu ada konsep, di dalam itu ada prinsip hidup, dalam itu juga ada segala penyelesaian kepada masalah-masalah yang timbul dalam hidup kita. Bahkan kisah-kisah terdahulu. Kisah terdahulu juga menaikkan semangat kita. Itu sebab saya ada beberapa program-program yang kita buat tentang mengenali Rasul-Rasul. Allah. Mengenali para sahabat radhiyallahu anhum. Dirakam sehingga kan 26 episod. Betul. Ya. Nabi-nabi, rasul-rasul. Tu dah ada satu episod. Kemudian kita ada sahabat-sahabat Nabi pula. Kita kenal sahabat-sahabat Nabi. Tadi baca Uwais Al-Qarni. Macam mana Uwais Al-Qarni menghadapi kehidupan. Semua itu bila kita tengok betapa susahnya hidup mereka ini, sahabat-sahabat ini, sehingga mereka mendapat syurga, bukan senang nak dapat syurga rupanya. Mereka terpaksa menghadapi macam-macam ujian sehingga mereka termasuk daripada sahabat-sahabat Rasulullah yang diampunkan dosa. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi baliklah kepada Al-Quran, baliklah kepada sunnah Nabi, dan baliklah kepada sejarah umat Islam. InsyaAllah kita tidak akan jadi orang yang putus asa. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin Datuk sebagai pelantiran kita, beberapa tips yang mungkin Datuk boleh kongsikan secara ringkas, apakah sepatutnya kita lakukan apabila berdepan dengan apa sahaja kesulitan dalam kehidupan. Bila kita ditimpa kesulitan, pertama, jangan lupa bahawa ia adalah dugaan Allah kepada kita. Nak tengok kita sabar atau bersyukur. Nombor dua, jangan lupa cari orang yang pakar dalam bidang tersebut untuk kita bertanya dan minta penawar. Nombor tiga, jangan biarkan kita hidup dalam keadaan gundah gulana disebabkan masalah yang timpa. Kerana ia hanya datang sementara. Cari jalan penyelesaian untuk kita berjaya dan kita mendapat kebahagiaan setelah berusaha. Dan yang keempat, jangan lupa banyakkan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita buat segala usaha-usaha untuk menyelesaikan masalah kita tadi. Wallahu alam. Itu paling penting. Baik. Nombor 5, minta maaf saya tambah satu, nombor 5, carilah rakan-rakan, sahabat-sahabat handai yang boleh menenangkan kita bila kita ditimpa musibah. Jangan cari orang yang menyusahkan kita, orang yang boleh jahanamkan hidup kita, orang yang boleh menjadi batu api. Termasuk cadangan bukan-bukan termasuk cadangan bukan. Wallahu alam. Baiklah Datuk, untuk memurnikan program kita pada pagi ini, mungkin doa daripada Datuk. Silakan Datuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'awat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taqabbalallahu minna. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif ataupun Datuk Dr. Mia, kerana sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Hari ini kita bincangkan tentang urus kesulitan hidup. InsyaAllah kita akan bersama lagi Datuk ya. InsyaAllah. Baiklah para penonton sekalian, esok anda akan ditemani Da'i Fahmi, yang mana kita akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhadir Haji Jol, yang mana kita akan dapatkan ilmu berkaitan dengan ibadah, fahami bacaan solat
bahagian yang kedua. Tempoh hari bahagian yang pertama bersama dengan saya dan juga Ustaz. Kali ini esok bersama dengan Da'i Fahmi, insya-Allah. Baiklah, para penonton sekalian, ulama pada zaman dahulu begitu hebat. Apabila diuji, mereka sabar tenang. Bahkan apabila ditanya, mereka berkata, aku sangat bangga dan bahagia kerana ketika aku diuji, Allah sedang memandangku. Allahu Akbar. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.